أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى مصنف الكتاب، خصوصا إلى شيء لهم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana selama ini Dia telah banyak melimpahkan kepada kita rahmat-Nya, yang selalu menutupi keaiban yang ada pada diri kita, yang selalu menjadikan pada setiap kesalahan yang kita buat itu diberikan kepada kita rasa bersalah, sehingga menjadikan kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana selama ni Dia juga banyak memberikan kepada kita peluang-peluang untuk berbuat kebaikan, walaupun seringkali peluang kebaikan itu kita selalu mengabaikannya. Akan tetapi Allah tidak pernah memutuskan ke atas diri kita limpahan rahmat-Nya yang cukup banyak, sehingga menjadikan kita pada hari ini, walaupun dalam penuh dengan sebuah kekurangan dan kelemahan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi izinkan kita tuan-tuan untuk dimasukkan, dikumpulkan bersama-sama dalam kalangan hamba-hambanya yang diangkat kedudukan di sisi Allah dengan asbab ilmu. Akan tetapi buaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan kita lupa pada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ni saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya tuan-tuan, sebagai peringatan ke atas diri saya terutamanya, yang mana ketika mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur pada nikmat yang aku bagi, maka pasti aku akan tambah lagi nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan sekiranya kamu kufur pada nikmat kurniaan yang Allah Ta'ala berikan ke atas kita tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita dengan jelas, sesungguhnya azab siksa yang disediakan oleh Allah di sisi Dia terlalu pedih. Bermakna tuan-tuan, pada ketika hari ini Allah berikan nikmat ke atas kita,
maka sepatutnya kita yang menerima nikmat ini menunjukkan syukur kepada Allah. Pada ketika Allah menambahkan nikmat ilmu ke atas kita, maka jangan kita menjadi hamba yang kufur pada nikmat ilmu, iaitu masih lagi berbuat perkara-perkara yang tidak sesuai dengan orang yang mempunyai ilmu. Kita tahu salah tapi kita masih buat, tuan-tuan. Sebab hari ini, tuan-tuan, fitnah terhadap orang alim ni terlalu hebat. Bila mana kita sedang berada pada zaman yang mana Nabi SAW sebut ilmu akan semakin diangkat. Ilmu semakin diangkat bukan bermaksud orang makin bodoh, tuan-tuan, tetapi ilmu itu semakin sukar untuk diamalkan. Hatta pada orang alim hari ini pun banyak ilmu itu tak boleh diamalkan. Maka pada ketika kita ingat tentang hakikat ni, tuan-tuan, kita rasa takut kalau kita ni termasuk dalam kalangan hamba yang sentiasa mengkufurkan nikmat. Maka janji Allah terhadap orang yang selalu mengkufurkan nikmat ini tak lain tak bukan, tuan-tuan, hanyalah semata-mata azab siksa yang pedih yang menanti kita untuk dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita betulkan niat kita pada malam ni, minta tolong dengan Allah sungguh-sungguh. Sebab itu pada permulaan tadi saya baca doa, tuan-tuan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami minta lindung dengan Engkau, ya Allah, supaya tak diberikan kepada kami ini ilmu yang tidak bermanfaat. Mana kata kita minta malam ni, tuan-tuan, bila Allah bagi dekat kita ilmu, biarlah ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengangkat darjat kita di sisi Allah, ilmu yang akan menjadikan kita ini semakin merasakan diri hamba, ilmu yang akan menjadikan kita, tuan-tuan, semakin sedar hakikatnya kita ni tak ada apa-apa pun di sisi Allah, melainkan hanyalah mengharapkan semata-mata belas ihsan daripada Allah, supaya ke akhirat esok Allah kesian kat kita. Kalau Tuhan tak kesian kat kita, tuan-tuan, Tuhan hisap kita. Maka bila Tuhan hisap, maka pasti, tuan-tuan, kita takkan boleh lepas hisap tersebut. Maka kita mengharapkan kasih sayang Allah, belah ihsan Tuhan. Ya Allah, kami minta sungguh-sungguh dengan Engkau, ya Allah, jangan Kau jadikan kami ini termasuk dalam kalangan hamba-hamba yang rugi, ya Allah. Ketika Kau bagi kebaikan, maka izinkan kami mendapatkan faedah daripada kebaikan, ya Allah. Maka kita minta doa ni selalu, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, malam ni Allah izin kita semua menjadi hamba yang dikurniakan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita sambung nasihat yang ke-17 daripada kitab Nasaihul Ibad, muka surat 47. Iaitu masih lagi kita baca nasihat-nasihat tentang 3 perkara, iaitu 3 tanda orang yang bahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi, amin. Maka dalam nasihat yang ke-17, iaitu 3 tanda orang yang bahagia, maka ada yang mengatakan, iaitu daripada para hukama, as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Baik, as'adun nas, iaitu manusia yang paling merasakan bahagia. Makna kata yang menjadikan seseorang manusia ni orang yang bahagia atas dunia ni, bila mana dia dapat 3 benda ni. Allah SWT, 3 benda ni menjadikan seseorang akan berasa suka, tuan-tuan. 3 benda ni menjadikan seseorang tu berasa gembira dengan kehidupan dia. Bahasa lain, kalau hilang salah satu daripada 3 benda ni, maka dia akan merasakan dalam hidup dia kegelisahan. Jadi ada orang tanya, Ustaz, bahagia ni apa tanda dia? Maka ni 3 tanda yang menjadikan seseorang tu bahagia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kata musannif, as'adun nas, iaitu manusia yang berbahagia itu man lahu qalbun alimun,
iaitu sesiapa yang mempunyai padanya hati yang alim. Baik, kenapa disebutkan hati yang alim? Tak disebutkan akal yang alim. Allahumma salli. Karena hakikatnya yang menguasai segala perbuatan pada diri kita, yang menguasai segala rasa, yang menguasai segala kefahaman itu tempatnya adalah di hati, bukan pada akal kita. Dah tu akal ni Allah bagi untuk apa? Akal ini diberikan oleh Allah ke atas kita bagi membezakan di antara baik dan buruk. Akan tetapi yang menentukan kita ni nak buat baik atau buruk ni bukan duduk tang akal, tapi dia duduk dekat hati. Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis Nabi, yang mana mafhum dia tentang Nabi SAW sebut, dalam hati manusia ni dia terdapat segumpal darah, yang mana darah ni dia menjadi seketul daging. Yang mana Nabi SAW sebut, kalau daging ni baik, maka akan baiklah segala jasadnya. Dan kalau daging ni tak baik tuan-tuan, maka dia akan menjadi buruk pada seluruh jasadnya. Maka ditanya pada Sayyidina Rasul SAW, ya Rasulullah, apakah benda tu? Maka jawab Nabi SAW, itu namanya hati. Maka yang menjadikan kita ni baik atau buruk tuan-tuan, tempat dia duduk pada hati. Sebab tu bila Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ni Tuhan sebut tuan-tuan. Ayat sebelum tu Allah kata, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat sebelum tu Tuhan kata, sungguhnya sekalian orang-orang yang kufur pada Allah itu, orang-orang yang mengingkari akan Allah Ta'ala itu, keadaan mereka ni kata Allah Ta'ala sama kan? Sama ada bagi peringatan ke ataupun tak bagi peringatan, la yu'minun, mereka tetap takkan beriman. Maka punca kenapa mereka ni keadaannya bagi peringatan ke tak bagi peringatan ke, dia tak beriman dengan Allah Ta'ala, punca dia kerana ayat seterusnya Allah sebut khatamallahu ala qulubihim. Baik, pasal apa mula-mula Tuhan sebut telah kami tutup hati-hati mereka? Allah tak kata tutup mata, sebab kalau ikut secara logik akal kita, yang melihat kebenaran ni hati dulu kan mata dulu? Kita nak tengok satu tuan-tuan, kita guna mata ke guna hati? Kita nak tengok jalan, nak lintas jalan. Allah, tadi saya nak main sini tadi, Allah SWT mujur, Allah lindung. Allah SWT. Ada satu makcik dengan anak-anak dia tu, dia lintas jalan, dia boleh berhenti kat line tengah. Allah SWT. Saya ikut belakang kereta kancil tu, Allah SWT, tengah ada bawa kereta sebelah ni ada kereta, nampak dia slow, kereta kancil ni pun slow. Elok kancil tu lepas, yalah kita dah lambat, nak laju lah. Allah SWT. Tengok-tengok nampak ada makcik dengan anak dia, diorang duduk diri tengah line tu, dia nak lintas jalan. Allah SWT. Masa tu mengucap panjang saya, Allah SWT, mujur Allah lindung kata. Kalau masa tu tadi Allah takdirkan sebaliknya, wal'iyazubillah min zalik, Allah SWT, jadi mudarat dah. Allah SWT. Maka kita tak nampak dengan mata kita, maka kita mengandaikan tak ada apa. Jadi bila nampak, baru kita boleh nampak. Baik. Tapi dalam hal ni Allah Subhanahu Wa Taala menutup yang pertama sekali hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nombor 2 telinga. Wa ala absarihim, dan kemudian atas pandangan mereka. Maka 3 benda ni Allah tutup daripada melihat kebenaran. Mana kata pertama sekali, kalau orang ni memang dia tak mau buat baik lah, maka hati dia ni Allah gelapkan terus daripada, Allah hijabkan terus daripada melihat kebenaran. Walaupun telinga dia dengar lagi lah, tapi sebab hati dah dikunci dah, menyebabkan kebaikan itu takkan dapat dilihat lagi dah oleh seseorang tu. Maka telinga dengan mata ni, Allahumma salli ala Muhammad, duduk selepas mana hati. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan,
selama hidup kita ni, yang memandu segala kerja baik kita atau buruk kita ni bukanlah akal kita, tapi adalah hati kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab kalau kita hanya pandu pada mata tuan-tuan, pasal tu geng budak-budak mak rempit ni depa tak serik-serik. Tidak. Kalau depa tengok bahaya merempit ni dengan mata tuan-tuan, agak-agak depa nak merempit lagi tak? Kawan jatuh motor putih badan, dia taubat 2 minggu tuan-tuan. Masuk minggu 3, kawan kata tak apa tu kawan kita buat macam mana, takdir Allah dah takdir macam tu lah. Kita ni tak tahu takdir kita lagu mana, pandai pula serta buat takdir. Minggu 3 start motor prank balik. Walhal mata dah tengok dah, tengok. Tapi kerana hatinya itu tak menampak benda tu salah dengan dia, tak rasa benda tu salah, maka menyebabkan dia buat ikut hati dia. Jadi sebab tu mudarat lagu mana pun orang berani buat anda. Maka macam itulah keadaan kita ketika mana diberikan kepada kita ini peringatan demi peringatan. Diingatkan kepada kita tentang perkara-perkara yang tidak menjadikan Allah itu redha ke atas kita. Sebab tu hari ni orang alim pun cerita aib orang dah. Orang alim pun duk mencari salah orang lagi, walhal bukan urusan dia. Allah SWT. Macam saya tuan-tuan buat sekolah, yang duk mengata dekat saya kat sekolah ni bukan daripada kalangan orang awam, ustaz-ustaz juga. Saya biasa ada seorang ustaz tu, dia marah saya pasal budak-budak saya, anak-anak pelajar saya duduk madrasah mengaji dalam aircon. Dia kata apa? Buka sekolah pergi pasal aircon, patut ajak mereka ni susah. Rumah hang pun pakai aircon, budak-budak nak ngaji tak orang pakai aircon. Dan kita ada kemampuan nak pasang, kita pasang lah aircon. Oh, dia marah kita pula. Hak kata ni bukan orang awam, ustaz-ustaz itu. Sedangkan Nabi SAW ajak kita, apa sahaja perkara yang boleh menjadikan orang mudah belajar agama, kita buat. Betul tak? Kita buat. Macam masjid ni, Allah SWT, dulu kecil buat renovation, buat besar-besar, berjuta. Orang kata, hak kata ni siapa tuan-tuan? Allah SWT. JK tahu lah. Apa keperluan nak tukar kapet masjid pakai hak selesa sikit, dah duit ada. Orang kata tak? Kata juga. Jadi bukanlah kealiman itu diukur pada seberapa banyak ilmu yang dia ada, tetapi yang menjadikan kealiman seseorang tu boleh menjadi manfaat ke atas dia ketika mana dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun alimun, hati yang alim. Betul, dalam doa tadi saya baca Allahumma inna na'udzubika, ini adalah hadis Nabi. Doa yang saya baca tu dalam matan hadis Nabi SAW ajak kita, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Dan hati yang tak merasakan khusyuk. Khusyuk ni dia asyik tuan-tuan, asyik dengan kealiman terhadap ilmu tentang hakikat diri dia di sisi Allah. Time mengaji ni masing-masing hati dapat qalbun yakhsha, dapat hati yang khusyuk masing-masing. Punya khusyuk sampai tak boleh beza kapet dengan ustaz mengajar. Contohlah. Khusyuk tunduk kan, sedap-sedap tengok kapet di atas dahi. Tadi rasa macam duk tengok meja tulis tadi kan. Dia tengok kapet pula dia kata. Khusyuk sungguh. Wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa', dan juga amal yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan Allah. Jadi pasal apa tak disebutkan dekat situ wa aqlun la yufham, contoh. Akal yang tak faham pada apa ilmu yang disampaikan. Kenapa tak sebut macam tu? Pasal apa sebut qalbun? Sebab rupa-rupanya tuan-tuan, hati ini dia menjadi penentu terhadap keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Lepas tu nak jaga hati ni tuan-tuan, dia bukan satu perkara yang kita ni boleh buat sendiri. Sebab tu diajarkan pula kita pada satu doa yang lain bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Nabi ajak kita. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami
setelah mana kau campakkan ke dalam hati kami ini cahaya petunjuk-Mu ya Allah. Dekat sini sebenarnya menunjukkan sifat hati ini dia akan sentiasa berbolak-balik. Dia akan macam ni tuan-tuan. Maka siapakah yang akan menentukan hati ini kekal pada keadaan yang baik? Hanyalah semata-mata Allah sahaja yang boleh menjadikan hati kita ni tetap pada tempat dia. Sebab sifat hati ni macam ni tuan-tuan. Dia ibarat macam sebuah perahu kecil yang duduk pada badai ombak yang besar tuan-tuan. You nak jadikan ombak ni, kapal ni terbalik tak terbalik ni, nak biar terapung elok atas bot ni, bergantung pada keadaan ombak tadi ni. Kapal, orang duduk atas kapal ni, dia tak mau terbalik tuan-tuan. Tapi kalau keadaan pada masa tu menyebabkan kapal dia terbalik, dalam bidang kuasa dia ke atau luar pada bidang kuasa dia, jadi akhirnya dia karam tuan-tuan, tenggelam dia dalam air laut tadi ni. Maka macam tu keadaan manusia ketika mana dia nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia ni memerlukan kebergantungan yang penuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lafaz hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ni tuan-tuan, lafaz yang sangat besar makna dia. Kerana menidakkan terus segala usaha atas diri kita yang selama ni kita sangka menjadi asbab pada perkara yang Allah tentukan kat atas kita. Pasal apa tak mau makan minyak-minyak ni? Saya kata Ustaz, takut kena kolesterol. Diet ni kan. Selalu hak jaga kolesterol ni, teruk kolesterol. Betul tak kena? Saya pun tak mau minum manis-manis, kencing manis dia dah. Dia mati kena kencing manis. Dah tu Ustaz, kami tak payah jaga ke? Dah, bukan kata tak payah jaga. Menjaga itu, melaksanakan tugas hamba itu adalah syariat yang telah ditaklifkan oleh Allah ke atas kita. Tapi hakikatnya segala perkara yang berlaku ke atas kita ni duduk pada kehendak kita ke pada kehendak Tuhan? Tuan, malam ni kita boleh duduk ramai-ramai dalam masjid ni nak mengaji pada ni atas kehendak Allah ke atas kehendak kita sebenarnya? Cuba jawab. Kalau kita kata mai atas kerana kehendak kita, Allah bersama. Saya sendiri tuan-tuan tadi sunatnya, saya malas nak mai. Saya letih tuan. Saya tak cukup rehat. Allah sebab. Kemarin sehari jadi buruh kasar. Kami buat tempat main kuda. Ada sahabat saya Ayah Su, dia bagi guna tanah dia dengan kuda dia untuk kami manfaatkan, buat tempat beriadah untuk madrasah. Dan kita boleh buatlah ruang ekonomi untuk madrasah kat situ. Jadi sehari semalam tuan-tuan dia buat kerja jadi buruh kasar. Buat sendiri, pesenduk pun orang mahal. Potong besi, pacak besi, baju, simen, bubuh semua sehari kemarin. Jadi mai hari ni pagi-pagi pula kuliah pula pagi tadi. Habis kuliah tadi keluar sat pula rai sahabat-sahabat. Lepas tu balik dan rehat sat dah. Kalau ikut dia nak sambung rehat lagi. Tapi yang bagi kekuatan untuk sampai ni siapa? Allah. Bila dia jentik dalam hati ni satu rasa, aku kena pergi. Kalau aku tak pergi, aku rasa aku berdosa ni seorang nak ngaji. Kalau nak guna alasan penat, Nabi SAW jauh lebih penat. Jadi keluarlah juga mai ke sini. Dan Allah izin takdirnya sampai. Kan tadi saya cerita tadi, nak mai tadi tu ada orang pula duduk tengah jalan. Jadi yang memudahkan segala perjalanan nak sampai ke sini ni siapa sebenarnya? Allah Ta'ala. Allah SWT. Kalau tuan-tuan kata saya memang saya nak ngaji, kena hari ni Tuhan tak izin saya sampai, Tuhan nak ngaji dengan siapa? Tuan-tuan nak ngaji dengan siapa? Jadi akhirnya berlakunya pertemuan kita pada malam ni, boleh duduk sama-sama, buka kitab, baca manfaat-manfaat ilmu yang ada ni, semuanya kerana atas kehendak dan izin daripada Allah Ta'ala. Maka bila kita sedar hakikatnya hak berlaku ni semua atas izin dia, maka bagaimana kita nak berasa besar diri depan Tuhan? Bahkan takkan mampu dalam diri kita ni nak berasa besar diri dengan orang lain pula. Sebab kita sedar hakikatnya yang menyampaikan kita pada kebaikan ni siapa? Allah Ta'ala. Tuan-tuan pernah tak satu hari tuan-tuan berasa nak sangat sedekah duit?
Tuan-tuan keluar pergi cari orang miskin yang duk tunggu tepi-tepi bank, tiba hari tu tak ada langsung. Pernah jadi kan? Biasa duk pergi ni ada orang duk tunggu ni, tiba pergi hari tu tak ada, pergi sini tak ada, pergi sini. Lah kali balik hampa macam tu Mesti jadi. Kalau kita kata buat baik ni mai daripada kita, nescaya kalau hari tu rasa nak sedekah, kita boleh sedekah bila masa. Tiba-tiba tengah duduk rumah kenduri, teringin rasa nak baca Quran sangat. Dia mai rasa rindu tu nak baca Quran. Allah pun ni tak baca Quran lagi dah ni. Duk nak baca ni. Tapi Allah tak bagi kemampuan pada masa tu. Sebab apa? Dalam Qablah cuma hafal qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 1 3 tu dia hafal. Teringin nak baca surah Baqarah, tak ngapai. Masuk kereta cari Quran, biasa ada Quran dalam dashboard tu. Hari ni cari-cari tak ada Quran. Tanya anak, wah anak buat keluar dah Quran hari tu, buat pergi kelas ngaji. Dah tak boleh nak baca Quran hari tu. Nak download apps Quran dalam handphone, lain pula slow. Nah. Pada hari kan? Nak sangat baca Quran, tapi Tuhan tak bagi izin pada masa tu. Dan ada ketika tak mau pun nak buat baik. Tiba-tiba hari itu Allah izin kita boleh buat baik. Maka hakikat kefahaman ni tuan-tuan, dia tak duduk pada akal kita, dia duduk pada hati kita. Kefahaman yang menjadikan kita ni sungguh-sungguh merasakan diri kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak duduk tangni dah. Dia duduk kat sini. Sebab tu makna bagi lafaz hauqalah ni sangat besar. Bagi orang yang dikurniakan oleh Allah padanya hati yang alim. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hak tu yang pertama, penyebab kebahagiaan bagi seseorang manusia. Baik. Yang kedua, wa badanun sabirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jasad yang sentiasa merasakan sabar. Allahumma salli ala sabar. Sabar dalam pada apa ni? Sabar dalam pada nak melaksanakan syariat-syariat yang telah diperintahkan oleh Allah ke atas diri dia. Hati ni faham, hati ni reti tentang hukum-hukum, tahu tentang tanggungjawab kehambaan kita kepada Allah. Hati ni faham. Tapi badan pula tak sabar. Badan ni tak kuat. Nak sangat tahajud 8 rakaat, 20 rakaat setiap malam. Tidak anda? Tuan-tuan dah buat pencin macam ni, teringin tak nak tahajud malam-malam? Nak lena memang tak boleh lena dah. Betul tak? Umur-umur lanjut-lanjut ni tuan-tuan, dia kalau dah terjaga tu, terjaga sampai subuh. Kan? Terjaga tu, nak sangat semayang tahajud, tapi kaki ni dah tak larat lah. Betul tak? Boleh semayang duduk pun lemuh pinggang. Nak baca Quran malam-malam gelap, mata pula tak berapa nampak. Betul tak? Maka ketika itu nak melaksanakan perintah Allah ni boleh buat dia. Banyak dah hanya tinggal pada angan-angan kita. Macam orang azam hari-hari nak buat solat duha 12 rakaat. Akhirnya 2 rakaat pun kadang buat, kadang tak buat. Namun jadi dalam pada nak melaksanakan perintah Allah, dalam pada nak menjadi hamba yang taat pada segala syariat yang telah diperintahkan oleh Allah ke atas diri dia, dia kena ada badan yang sabar, iaitu badan yang sihat. Macam orang pergi buat ibadah haji tuan-tuan. Ni musim haji, tidak? Adakah semua yang menerima tawaran haji tu layak untuk pergi mengerjakan haji? Dia duit banyak, nama pun dah sampai masa dah. Dia kena lalu dah ujian kesihatan dah. Cek darah tinggi, boleh piat? Cek kecil manis tinggi, boleh piat? Tak lepas api lah. Pasal apa tak lepas api? Pilah buat. Kalau mati kan syahid.
bagi je lah pergi. Sebab bukan kira syahid tak syahid, kemampuan tu dah tak ada. Masa tu sikit-sikit Tuhan tarik Tuhan. Jadi bila badan dah tak sihat dan tak boleh nak buat ibadat, dalam hati ni main bahagia ke main kecewa dah. Tapi hari tu katalah Allah bagi kat kita badan yang masih sihat dan kita boleh buat haji, buat ibadah umrah dalam keadaan seronok. Bila selesai buat, yang hadir dalam diri kita ni perasaan gembira ke perasaan sedih lah. Jadi yang disebutkan oleh hukama wa badanun sabirun itu sebagai salah satu daripada perkara yang menyebabkan manusia ni gembira. Betul tak? Dia sabar dan badan dia ni badan yang sabar pada nak melaksanakan perintah Tuhan. Dia boleh bangkit sembahyang isyak sehari sembahyang jemaah. Habis sembahyang jemaah sambung pula sembahyang sunat ba'da isyak 4 rakaat. Habis sembahyang sunat ba'da isyak 4 rakaat, dia sambung lagi buat solat sunat mutlak. Habis solat sunat mutlak, dia sambung lagi buat solat sunat taubat. Buat pula solat sunat hajat. Tak cukup lagi tuan-tuan, dia sambung pula buat solat tasbih. Non-stop boleh buat. Pasal apa? Dia badan dia tu kuat lagi tak? Bila dia boleh buat ibadat dalam keadaan macam tu, gembira tak dah? Ada orang lepas-lepas sembahyang sedih. Pasal apa? Pasal boleh sembahyang. Budak-budak ya, orang tua payah dah jumpa dekat ni. Budak-budak lepas sembahyang teriak pasal kena paksa. Kalau tuan-tuan lepas sembahyang duk teriak sedih, lebih tu budak-budak. Siapa ni penat kena sembahyang Allah SWT. Maka wabadanun sabirun ini menjadi sebab kebahagiaan bagi manusia. Dan dia bukan sekadar sabar dalam pada nak melaksanakan perintah agama, tapi dia juga sabar dalam pada menghadapi segala bencana dan musibah. Rupa-rupanya tentang sabar ni dia menjadi kunci kebahagiaan dalam hidup. Allah SWT. Dengan sebab sabar ni dia menjadikan yang asalnya tak bahagia boleh jadi bahagia. Allah SWT. Sabar ni adalah pasangan bagi redha. Allah SWT. Sabar dan redha ni duduk sekali dah. Orang yang tak boleh sabar, dia takkan dapat redha. Dan orang yang tak boleh dapat redha ni kerana dia tak ada sabar dalam diri dia. Tapi kalau dia boleh dapat redha, dia boleh ada redha dalam diri dia, maka pasti dia akan mendapatkan sabar. Sebab tu ganjaran bagi sabar ni Allah hadiahkan istana. Sekali sabar, Tuhan bagi sebuah istana dalam syurga. Dan syurga, istana dalam syurga ni, dia akan terus jadi hak milik kita ke? Tak. Selagi mana kita tak sampai ke sana, kita tak ambil kunci syurga tadi ni, selagi tu tuan-tuan, istana tu tak jadi milik kita lagi. Walaupun telah disediakan kepada kita istana tersebut. Hak milik istana tadi ni boleh dicabut daripada diri kita pada bila-bila masa. Waktu bila ni? Ketika mana sabar yang kita tahan 10 tahun hilang ke situ ya. Waktu bila kita hilang sabar? Waktu kita hilang sabar dah. Aku sabar lama ni. Habis. Tak habis. Allah SWT. Maka nak memelihara sabar ni susah. Sebab tu saya teringat pesan guru saya tentang Allah SWT. Dia kata, sebenarnya dalam pada yang melaksanakan ibadah ni, yang payahnya bukanlah nak melaksanakan. Payah dalam ibadah ni adalah untuk menjaga ibadah, supaya dia sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ni hak susah dia nak jaga dia. Sebab pada setiap amal itu dinilai ganjaran dia berdasarkan pada keikhlasan. Ikhlas ni bukan maksud buat tak ada tujuan. Pada sesiapa yang buat satu-satu amalan kebaikan, nawaitu dia hanya semata nak Allah redha dekat dia, ikhlas. Tanda Allah redha, Allah bagi dekat dia syurga. Jadi buat sebab nak pahala supaya boleh masuk syurga. Masuk juga dalam amalan yang ikhlas. Semakin kuat dia melawan kehendak nafsu dia semata-mata nak menunaikan perintah Allah, maka semakin tinggi keikhlasan dia terhadap amal tersebut.
Macam tuan-tuan nak sedekah duit, tabung jalan. Contoh tabung masjid jalan sampai depan kita. Kita nak sedekah duit, buka-buka beg duit kita, ada duit RM100 sekeping. Tuan-tuan masuk dalam tabung ke masuk dalam beg balik duit tu? Kawan sebelah tanya, "Ish, awak buah dalam beg duit balik masuk dalam tabung tu." Kan Ustaz kata hak lagi besar lagi banyak pahala. Tak boleh kan, kalau kau masuk jadi tak ikhlas je lah. Sebab aku ikhlas takat RM1 lah. Kulak-kulak RM100 tak jadi lah. Lebih 02 kat belakang kita. Maka ketika itu dia tak mampu buat. Kerana apa? Kerana mengutamakan kehendak nafsu lebih daripada kehendak Allah ke atas diri dia. Walhal kehendak Allah tu sampai dekat diri dia ni atas kerana Allah yang nak dia bagi buat dulu. Bukan dia cari tabung cari dia. Dia punya menyorok belakang tiang tu. Tabung tu jumpa dia. Ada tak masa-masa tuan hari tu kita berasa nak sangat sedekah, cari tabung sampai ke sud tak jumpa tabung. Saya bisa kenal dah. Allah SWT. Saya punya passion saya pada dulu lagi. Pada zaman saya kecil-kecil sampai ke sekarang, alhamdulillah tuan-tuan, setiap kali pergi sembahyang Jumaat, saya akan bagi duit dalam tabung tu, Allahumma salli alaihi wasallam, bila saya dah habis sembahyang. Tengok orang nak balik dah tu. Kadang-kadang hari tu kita ralik sikit duduk dalam masjid tu, tapi bila kita nak keluar-keluar tengok tabung orang pakai simpan habis lah. Ada sekali tu, Allahumma salli, biasa kalau dia simpan pun tabung besar-besar dia biar kat depan tu. Ada sekali tu dengan tabung-tabung besar dia angkut sekali. Saya pusing masjid tak jumpa tabung kan. Macam kena hijab tu. Allah SWT. Masuk dalam kereta terfikir apa? Apalah dosa aku hari ni. Sampai aku nak sedekah Tuhan nak bagi saya. Allah SWT. Mujuk juga jadi orang reti tuan-tuan. Teringat satu benda Nabi SAW ajak kepada kita, sedekah yang paling baik ni buat pada ahli keluarga. Dia nak sedekah tadi ni, nak masuk masjid, pergi beli makan, bagi adik-beradik semua makan hari tu. Cumanya bajet tadi RM10, beli makan semua lebih daripada tu. Rupanya Tuhan nak bagi lebih daripada RM10 hari tu. Faham tak? Jadi sebenarnya tabung tu mai tu atas sebab Tuhan ke atas sebab kita tuan-tuan. Jadi pada masa tu orang yang mempunyai akal yang sihat, hati yang khusyuk tuan-tuan, dan juga orang yang sabar dalam pada nak melaksanakan ibadah ni, ya Allah SWT, dia akan mengutamakan kehendak Allah atas diri dia ke, ataupun dia akan mengutamakan kehendak nafsu kat atas diri dia. Jadi masa tu tuan-tuan, kita buat jugalah pasal apa? Aku dah niat dah tadi nak sedekah. Duk berasa-berasa macam ada RM1, tengok-tengok RM100 ya, tak apalah aku ambil masuklah juga. Pasal apa? Aku takut kalau Tuhan marah kat aku sebab aku nak simpan juga duit ni. Esok daripada RM100 ni, esok Tuhan ambil balik RM10,000 kat aku. Aku takut macam tu. Allah SWT. Jadi tak apalah, ambil masuk juga. Masuk tadi ni ikhlas tak tuan-tuan? Walaupun untuk balik sesati kan, keluar masjid murah. Orang tanya pasal apa? Sedih ni? Tak ada apa, tak mau cerita. Pokoknya sedih pasal duit RM100 kena masuk dalam tabung. Allah SWT. Ikhlas tak tu? Ikhlas tuan-tuan. Tu maksud ikhlas. Makin payah kita nak buat satu ibadat, dia makin tinggi keikhlasan. Maka keikhlasan ni bukan diukur pada mudah kita melaksanakan ibadah, tapi diukur pada kesungguhan kita nak mendapatkan rahmat Allah atas diri kita. Ya Allah SWT. Boleh faham? Jadi Allah SWT, wa badanun sabirun ni, Allah SWT, orang yang sabar ni, selain daripada nak melaksanakan perintah Allah, dia juga sabar dalam pada menghadapi bencana ataupun musibah. Dia boleh sabar sebab apa? Ada pada diri dia redha. Bila mana ada redha, maka bolehlah dia mendapatkan sabar. Allah SWT. Jadi orang yang ada benda ni pada diri dia, akan datang tak pada diri dia kebahagiaan, dia akan mai bahagia. Bila hari ni dia dengar-dengar balik, oh rupanya pasal itu hari tu aku kena masuk macam ni. Mai bahagia tak? Dia mai rasa bahagia. Sebab apa? Redha itu datang selepas mana sabar. Bila dia sabar, akhirnya Tuhan bagi kat dia redha, maka mai bahagia dalam diri dia. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tak sangka rupanya kau nak bagi baik aku sampai tahap tu. Maka tu yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan, wa qana'atun bima fil yad. Allah SWT. Dan orang yang
merasakan cukup dengan apa yang ada di tangannya. Jadi maksud qanaah bima fil yad, cukup pada apa yang ada di tangannya ni, bukanlah orang yang kalau dia ni dah beli satu kereta, dia nak beli lagi kereta yang kedua, kereta ketiga, kereta keempat. Bukan maksud qanaah tu macam tu, tuan-tuan. Ada orang kata kalau orang ni dia dah ada contoh, dia dah ada jam tangan satu. Lepas tu esok tiba dia pergi beli jam tangan lagi satu. Orang kata dia ni tak ada qanaah ni. Pasal apa? Dia tak rasa puas dengan satu jam, dia nak beli lagi jam lagi satu. Tuan-tuan, bukan macam tu diukur qanaah ni. Qanaah ni diukur apa dia, tuan-tuan? Bila dia tak tengok apa yang orang ada, tapi dia cuma tengok apa dia ada. Contoh jiran kita, Allah SWT, dia beli sofa baru. Dia beli sofa tu raya Aidilfitri. Raya Aidilfitri ni baru 3-4 bulan lepas. Mai raya haji ni, tak dan raya haji, dia beli dah sofa baru lagi. Kita jiran sebelah ni berasa apa? Berasa apa kan? Sofa rumah kita tu 30 tahun dah tak pernah tukar. Kita berasa apa? Ni contoh orang baziak. Siap panggil anak-anak main tengok orang main. Hampa kalau nak belajar perangai setan suka baziak tu, tengok jiran kita. Dah beli dah sofa tu, dia beli lagi sofa baru. Dia buat apa atas banyak sofa tu, duduk pelitiak kat anak-anak dia pasal hak orang sebelah tu beli. Daripada duduk beli sofa mahal tu, dia bagi duit hadiah kat kita lagi bagus. Macam tu. Faham tak? Macam orang sakit hati tengok orang pergi umrah setiap bulan, dia tak tahu kawan tu kerja mutawif. Marah orang tu. Dia tu bahana tak mengaji ni. Kerja dia pergi umrah setiap bulan, daripada dia pergi sendiri baik, dia bagi kita ni hak tak lepi ni dapat pahala lebih tu. Bukan main masuk video ustaz ceramah. Kawan tu pujuk, minta maaf makcik, makcik jangan salah faham kan saya. Saya pergi umrah setiap bulan tu saya kerja jadi mutawif kan. Makcik kalau nak apply boleh. Ya Allah. Dah kerja dia. Kita dah marah dia. Kata. Jadi qanaah, maksud yang sebenarnya ialah bila mana dia ni menjadi orang yang tidak memerhatikan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Bukan maksud qanaah ni dia duduk dalam rumah itu macam reban ayam. Kalau banding reban ayam dengan rumah dia, lawa lagi reban ayam pada rumah dia, kita pun kata ni orang qanaah ni macam ni. Duit banyak, duduk simpan dalam bank, kerja duduk jalan kaki, nak pergi mana-mana tumpang kereta kawan, duit minyak pun tak bagi. Dia kata hak ni qanaah, dia kata. Dia bukan kedekut Ustaz, dia ni jenis qanaah. Pakai apa yang ada, masalah hak dia pakai tu hak orang, hak dia tak pakai. Hak tu bukan qanaah tuan-tuan, hak tu punah nama dia. Kedekut tak hidung masing. Asal ada kenduri, tang mana ada kenduri mesti ada muka dia. Tapi time dia nak buat kenduri, tunggu dia meninggal esok, waris dia terlubat kenduri dah. Tu pun kalau mujuk waris dia tak kedekutnya dia. Kalau kedekut juga, waris pun kata apa? Sebenarnya yang dianjurkan oleh Nabi SAW ni, orang main buat kenduri kat rumah si mati, bukan si mati buat kenduri. Oh pandai pula keluar dari. Suruh orang main buat kenduri rumah dia. Faham? Jadi maksud qanaah dia cukup dengan apa yang ada. Maka yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ni betul tak? Bila kita cukup dengan apa yang Allah bagi kat kita, kita tak sibuk tengok orang lain dah. Bila kita tak sibuk tengok orang lain, maka dalam hati ni dia merasa bahagia atau dia merasa kecewa. Masa tu kita takkan persoalkan rezeki orang. Antara punca pasal apa kita ni duduk berasa hati tak tenang dalam hidup. Hidup ni berasa tak bahagia, berasa tak selesa, berasa Tuhan bagi serba-serbi tak cukup. Allah SWT duduk berasa susah, memanjang. Puncanya kerana tidak ada dalam hati kita ni perasaan cukup dengan apa yang Allah bagi. Allah bagi kat kita rumah sebiji dah. Allah bagi kita makan sehari 2 kali dah. Tapi kita nak juga makan hak lebih daripada 2 kali. Allah kata hari ni hang boleh makan nasi dengan lauk telur tapi kita teringin nak makan ayam goreng macam orang sebelah.
tak berasa cukup dengan apa yang Tuhan bagi, maka kita tak boleh jadi hamba yang merasakan seronok kerana boleh makan telur hari. Sebab itu Nabi SAW ajak kat kita dalam bab akhirat ni. Adalah hadis Nabi sebut dalam bab akhirat, Nabi kata, pandanglah pada orang yang lebih daripada kamu, supaya kamu menjadi hamba yang bersyukur dengan Allah. Dalam bab dunia dan dalam bab akhirat, tengok orang yang lebih. Dalam pada bab dunia, Nabi SAW ajak kita tengok orang yang kurang daripada kita. Mana kata macam mana? Dalam bab akhirat, kita bandingkan bilangan sembahyang kita ni dengan orang yang sembahyang lebih daripada kita. Boleh buat sembahyang sunat ba'da isyak 4 rakaat. Kawan ni, dia boleh buat sembahyang sunat isyak ba'da isyak 4 rakaat sekali dengan sembahyang sunat tasbih sekali. Kita berasa apa kat kita? Jauh lagi aku pada baik. Tidak. Kita boleh main mengaji malam-malam, kita berasa kemah. Pasal apa? Boleh main dengar kuliah lepas maghrib. Tengok kawan kita, dia ni kuliah sebelum subuh pun ada, lepas subuh pun dia pergi, duha pun dia pergi, zuhur pun dia pergi, asar pun pergi, waktu bila lena tak tahu. Kuliah 24 jam. Kita berasa malu dengan dia dan kita akan berasa kurang dia. Jauh lagi aku baik ni. Maka apa kita akan buat? Kita akan usaha memperelokkan amal soleh kita. Dalam bab dunia, Nabi SAW ajak dekat kita tengok pada orang yang kurang dari kita. Kita naik kereta tuan-tuan. Kereta kita Pro 2 Azia paling murah baru keluar baru ni. Pro 2 Azia baru keluar baru ni, dia bagi tayar sport, rimpung besar tu. Lepas tu radio pun tak ada, apa pun tak ada. Ada gear manual satu, aircon mujuk dia bubuh juga. Kalau tak ada aircon, dia kereta semata-mata tak ada aircon. Kita bawa parking sebelah Azia yang full spec, kita rasa lemah. Kita rasa tidak kan? Rasa hidup ni Tuhan ni zalim kat aku. Dia tak bagi pun kat aku. Kawan ni boleh dapat kereta elok, aku dapat kereta tak elok. Jadi menghilangkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak apa, tanpa kita sedar, sebelah kereta kita ni ada seorang yang dia ni hari-hari bawa anak, bawa bini dia kayuh basikal lah. Bukan basikal roda 3 tu tak, basikal roda 2 tu. Anak duduk dekat depan, bini buka belakang, pegang lagi anak kat belakang. Dia tengok, kalau kita dapat kereta tu pun jadilah no. Faham? Jadi sebab tu Nabi SAW ajak kat kita lagi satu doa, minta doa dengan Allah supaya kita ni menjadi satu. Kalau Allah izinkan kita jadi orang kaya, kita menjadi orang kaya yang bersyukur. Kalau Allah tak izinkan kita jadi kaya, Allah jadikan kita ni orang miskin, maka kita minta supaya Allah jadikan kita ni orang miskin yang redha pada ketentuan Allah. Miskin yang sabar dia panggil. Tak mau jadi miskin yang kufur pada Allah Ta'ala. Maka ibu ayah dalam hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita faham balik apa yang dibawa oleh musannif dalam nasihat ni, kita akan nampak pada 3 tanda ni, kalau ada dekat diri kita, akan menjadikan kita bahagia. Maka lepas ni tuan-tuan, kita dah ada ilmu, maka usahalah untuk menjadikan 3 tanda ni duduk pada diri kita, supaya baki usia yang masih ada kat kita ni menjadi saat-saat hidup kita yang paling bahagia sebelum kita balik menjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya lepas ni tuan-tuan, kita jadi orang yang setiap masa menghabiskan hidup kita dengan rasa syukur kepada Allah. Menghabiskan masa hidup kita ni dengan berusaha sehabis baik untuk menambahkan amal soleh kita terhadap Allah Ta'ala. Sebab apa ni? Sebab kita dah jadi orang yang bahagia, tuan-tuan. Maka kata guru saya, orang yang bahagia atas dunia, pasti dia akan balik pulang kepada Allah ni dalam keadaan bahagia juga. Pasal apa ni? Sebab dia bahagia ni atas kerana Allah redha dekat dia. Kerana dia cukup syarat pada diri dia nak menjadikan supaya Allah pandang dia, tuan-tuan. Maka hidup dalam keadaan dilimpahkan rahmat Allah,
mati pun insya-Allah dalam keadaan sedemikian juga. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka inilah 3 tanda bagi orang yang bahagia. Maka sama-samalah kita berusaha untuk menjadikan ketiga-tiga tanda ni sentiasa ada dalam kehidupan kita. Moga-moga kita semua menjadi orang-orang yang bahagia hingga ke akhir hayat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira cukup segala itu tuan-tuan pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat ke atas kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni hamba yang syukur, hamba yang menerima kebaikan di sisi Allah, hamba yang mendapatkan keampunan berpanjangan, hamba yang dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan jadi hamba yang moga-moga kita semua ni Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita untuk istiqamah dalam ketaatan hingga akhir hayat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita takut tuan-tuan, setiap masa kita kena khawatir dengan Allah Ta'ala. Risau, apakah takdir Allah ke atas kita pada untuk keesokan hari. Yang tu paling kita takut tuan-tuan. Kebaikan yang Allah bagi kat kita hari ni tidak ada jaminan untuk kita boleh dapat juga kebaikan yang sama ataupun lebih pada keesokan hari. Maka tak ada cara lain lah melainkan kita ingat firman Allah yang saya baca tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka pada setiap benda yang kita nak buat, kita fikir, yang aku buat ni mendatangkan rasa syukur aku terhadap Allah atau menjadikan aku ni kufur terhadap Allah. Maka kalau buat benda tu menjadikan kita syukur dengan Allah tuan-tuan, maka insya-Allah nikmat Allah akan tambah lagi. Tapi kalau kita buat dalam keadaan kufur terhadap Allah, maka Allah dah janjilah tuan-tuan, azab yang menanti kita esok ke akhirat ni pedih. Maka kita minta tolong dengan Allah setiap masa. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada perkara-perkara yang tak baik insya-Allah. Jadi sebelum tangguh tuan-tuan, macam misal saya nak minta tuan-tuan tolong doakan saya, keluarga saya dan juga anak-anak madrasah, sahabat-sahabat yang bantu kami di madrasah ni, supaya Allah izinkan kami semua jadi orang baik di akhir hayat. Saya tak minta duit tuan-tuan. Allah SWT dalam keadaan saya tak minta duit orang ni pun, orang kata saya minta. Orang kata, macam saya abang tadi lah, hak kata ni bukan orang biasa, ustaz juga. Allah SWT. Saya tak minta duit orang pun. Saya buat sekolah cuma tak minta duit orang. Daripada tak ada pelajar duduk asrama sampai ada pelajar duduk asrama. Daripada buat pengajian umumi saja, sekarang budak-budak duduk asrama lebih kurang dah ada dalam 17 orang. Allah SWT. Dan orang dah minta nak masuk, minta nak masuk. Dan saya buat sekolah tuan-tuan pun dah maklum. Saya buat pada tahun 2014 sampai hari ini, alhamdulillah tuan-tuan, Allah masih lagi bagi izin. Tapi orang tak senang tengok kebaikan masih lagi ramai tuan-tuan. Maka dalam keadaan saya duduk berhati-hati, duduk jaga, tak mau bagi buka ruang orang buat fitnah kat kita, masih juga berlaku. Maka saya takut tuan-tuan, takut kalau saya ni tak jadi orang yang sabar terhadap ujian. Maka tuan-tuan, saya mengharapkan doa semua yang ada pada malam ni. Tuan-tuan semua orang baik tuan-tuan. Maka tuan-tuan tolong doakan dengan penuh kasih sayang terhadap Allah, minta dengan Allah supaya kami ni, saya, anak-anak saya, sahabat-sahabat saya duduk di madrasah ni, Allah izinkan kami semua ni terus buat kerja baik ni sampai akhir hayat. Tu je. Boleh tak tuan-tuan? Bila Allah izin kami istiqamah tuan-tuan, keperluan madrasah ni Allah akan cukupkan. Macam baru ni tuan-tuan, kami stok makan dekat madrasah ni terputih. Bukan terputih tu tak ada makan, ada makan. Cumanya selalunya adalah standby. Ni tak ada standby. Maksudnya nak makan kena pergi beli ada macam tu. Jadi saya terlintas kata nak buka ruang untuk sahabat-sahabat, siapa-siapa yang nak bantu hantar stok makan. Alhamdulillah hari ni beras orang main hantar kat 20 kampik. 20 kampik orang main hantar. Telur lagi Allah SWT. Jadi sebenarnya Allah SWT, kalau bukan dengan izin Allah Ta'ala, benda tu takkan berlaku. Sebab saya tak minta pun. Kita cuma buka ruang saja. Kot-kot ada yang nak bantu. Tiba-tiba ada yang Allah gerakkan hati dia, ni jom kita pakat kolek. Dia pakat kolek sama dia buat main hantar makanan. Jadi Allah SWT Muhammad, siapa boleh jadi macam tu? Ini berkat doa orang semua. Berkat doa tuan-tuan. Setiap bulan saya minta tuan-tuan doa, tuan-tuan tolong doa.
Jadi Allah kabulkan benda tu. Jadi saya harap tuan-tuan teruslah mendoakan kebaikan buat kami di madrasah insya-Allah. Tuan-tuan tolong doa tu ya. Moga-moga esok kita semua ni dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan esok boleh hujah depan Tuhan, ya Allah, dulu ustaz ni dia buka sekolah, dia boleh buat ni sebab pada doa aku minta ni, ya Allah, aku pernah minta doa untuk dia. Jadi boleh tak aku nak minta sikit, kau ada pahala kat aku. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah bagi kebaikan buat semua yang sudi mendoakan kebaikan buat kami insya-Allah. Boleh kan? Jadi saya pun doakan perkara yang sama buat tuan-tuan dan puan-puan. Allah bagi kebaikan dunia akhirat. Allah istiqamahkan dalam taat. Allah terima segala amal baik tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah izinkan semua yang ada dengan saya dalam masjid malam ni, sama ada hadir dalam masjid ke, hadir dalam live ke, Allah bagi kat kita semua husnul khatimah, keturunan yang baik yang menjadi saham akhirat buat diri kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf kalau terkasar bahasa. Dan saya nak jemput tuan-tuan hari Selasa ni 20 hari bulan 6. 20 bulan 6 saya nak jemput semua untuk datang ke madrasah kita di Taman Rakyat Jalan Sultanah ni kan. Kalau nak location ni boleh minta dengan Tuan Haji Zakaria. Location apa semua. Kita ada buat majlis maulid tuan-tuan. Maulid bulanan. Jadi tuan-tuan kalau ada lapang-lapang jemputlah mai. Kita buat nak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sonok dengan kita aja. Jadi tuan-tuan boleh mai lepas isyak tu, boleh mai habis isyak tu tampillah. Sebab kita ada tausiah daripada Ustaz Amidi dan juga daripada Ustaz Naim Anwar insya-Allah. Jadi tuan-tuan pakat-pakat mai kalau lapang. Kalau tak lapang tuan-tuan hantarlah nak ke cucu ke mai rumah mai insya-Allah. Kalau nak mai awal lepas maghrib pun boleh, sebab lepas maghrib kita akan baca ratib al-haddad. Lepas tu kita akan terus dengan qasidah maulid kita. Kemudian kita akan masuk tausiah. Pukul 11 kita balik. Kita tak mau lama-lama sangat. Jadi sebelum balik makan dulu. Apa jamuan makan tu rahsia. Mana tahu tu kambing golek ke malam tu. Jadi insya-Allah tu sajalah. Ni saya jemput semualah untuk datang hari Selasa ni insya-Allah. Jadi wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kubra dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.